Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Anak Kunci Syurga. Ke surat berapa? Sambung ni. Dah baca apalah. Dah baca kepala dia. Tak kira bukan surat lah, baca. Saya kitab lain, baca kepala. Allah Ta'ala hidup selama-lama. Dah. Baca kepala sudah, ingat beko. Maksud baca kepala, pakai ekor. Masih baik, sambung tentang bahawa Allah Ta'ala hidup selama-lama. Muka surat apa, Mut? Yang Rumi 9, kalau Jawi 6. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawa Allah Ta'ala hidup selama-lama, tiada mati ia, kerana firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sadaqallahul azim. Artinya berserah olehmu. Arab kata tawakkal ataupun tawakkul, kita kata berserah, dan kita pun menggunakan juga kalimah tawakkal. Artinya berserah olehmu, bertawakal olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati ia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala dalam aqaidul iman ataupun akidah iman ataupun simpulan iman yang mesti kita simpul yang mati dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, ialah Allah Subhanahu wa taala dia hidup selama-lama. Dia hidup selama-lamanya. Dan buktinya ada dalil nakli. Dalil nakli sama ada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang ini dibawa dalil nakli firman Allah Subhanahu wa taala wa tawakkal 'alal hayy allazi la yamut. Hendaklah kamu bertawakul ataupun berserah diri di atas Tuhan yang hidup. Kemudian disambung di hujung allazi la yamut. Kita hidup tak? Manusia ni hidup tapi mati. Allah dia hidup tapi allazi la yamutu, yang tidak mati-mati. Jadi kalau kita nak berserah diri, maka berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang hidup tidak mati-mati. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa kita kena i'tiqad yang kata Allah Subhanahu wa taala itu hidup selama-lamanya? Sebab kalau dia mati tidak boleh terima dengan akal. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab dia mencipta.
Kalau dia mati, siapa nak urus? Alam ni siapa nak urus? Kalau Tuhan hak urus, yang mencipta dia, yang menjadikan dia dan menguruskan dia, mati. Tak ada orang nak urus. Maka hancur lebuh habis. Nah, tuan-tuan sebab yang dirahmati sekalian, maka dia mesti hidup. Tuhan tu mesti hidup, dia tak boleh mati pada akal kita selama-lamanya. Kita kalau ayah mati, habis. Kita nak pergi mana pula? Kita kalau suami kita mati, nak pergi mana pula? Tuan-tuan, sebab yang dirahmati. Sebab tu Allah sebut, kalau kita nak bertawakal tu, nak berserah diri, nak pegang teguh-teguh tu, pegang dengan hak hidup, tak mati-mati. Kalau kita bergantung dengan bapak kita, suatu hari nanti dia mati. Bapak kita, suatu hari dia pasti mati, sebab dia makhluk macam kita. Umur kita 13 tahun, kita pergi sekolah, masuk kelas, cikgu kelas pergi jumpa kita, buat muka sedih. Ni Mamat, cikgu baru terima telefon, ayah kamu baru meninggal. Rasa macam mana budak tu? Tuan-tuan simak yang dirahmati sekalian. Dia hidup bergantung dengan bapak dia. Yang beli kasut sekolah dia, bapak dia. Yang beli baju sekolah dia, bapak dia. Yang beli semua kelengkapan keluarga dia, bapak dia. Mak tak kerja, goyang kaki tengok TV, filem Korea. Tu ke tak? Tuan-tuan simak yang dirahmati. Hak duk cari duit ni, siang malam pagi petang, bapak dia. Tiba-tiba bapak tu mati. Bayangkan macam dia nak bergantung dengan siapa? Sebab tu jangan bergantung dengan makhluk. Bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak mati, Allah tidak mati. Allah pasti akan bagi rezeki kepada dia. Macam mana cara? Wallahu alam. Tuan-tuan simak yang dirahmati sekalian. Cara dia banyak. Yang pertama sekali ialah mak dia menikah baru, betul tak? Dulu ayah kita driver lori. Bila driver lori ayah kita ni mati, mak kita menikah dengan tokek lori, lagi kaya. Tengok Allah bagi rezeki. Jangan bergantung dengan dia, bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia mengurus segala-galanya. Maka anak yang kematian bapa yang bawah umur 15 tahun, nama dia anak yatim. Yang itulah anak yatim. Kalau mak dia mati pula, yatim piatu. Tapi kalau mak mati, ayah ada, mak mati, tidak dinamakan yatim. Sebab dia bukan mak dia bagi rezeki, bukan mak dia duk baik duk apa dia belanja kat dia. Yang menyara hidup dia ayah dia. Bila mak mati, dia tak ada kesan apa-apa. Sebab ada duk belanja tu ayah. Mak mati, tak ada kesan. Kesan dia dapat mak baru. Tu lah. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati Nuh isteri tu. Hidup tu kena pegang dengan Allah Subhanahu wa taala tu kuat-kuat. Kita dah letak kerja, hak tak kerja. Hak kerja tu lain sikit. Kita dah letak kerja suri rumah sepenuh masa. Kita hari ni hidup dengan suami, suamilah segala-galanya. Untuk kita pun suami bagi, untuk anak-anak pun suami bagi. Kalau suami kita mati, jengkreng kreng kreng. Terkena jengkreng satu dah. Tuan-tuan simak yang dirahmati sekalian. Depa kena suara orang tak kenal. Depa kena suara saya, tapi depa tak pernah tengok saya. Tapi bila berjumpa, ni ustaz jengkrengnya. Ya. Saya dah pindah sekolah dulu ILP. Beritahu juga lah. Takut dia kata Ustaz Hasan Basri duduk ILP lagi. Tak ada. Bermula 3 hari bulan Januari saya sudah berpindah ke sekolah agama Kedah. Jarak dengan rumah 2.5 km. Bukan 25, 2.5 km. Pukul 9 pun masuk kelas, 8.50 bus start kereta. Komel sekolah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hari Khamis lepas saya kena mengajar juga 3 tahun 5. Jadi budak-budak tahun 5 Khamis lepas kami buat pada hari untuk nak target berapa, kita nak dapat berapa A untuk anak-anak pelajar di tahun 5. Sekali tu 33 orang pelajar. Jemput ibu bapa sekali. Datang. Setiap guru subjek dia akan ada meja masing-masing. Hak saya meja saya pendidikan Islam. Hak ni sains, hak tu matematik. Bila datang jumpa guru subjek, tengok mak saya mengajak, ayah saya mengajak, anak pun saya mengajak. Tiga-tiga aku murid aku semua. Hebat.
Bukan kita mengajar anak, ayah dengan mak tu pun saya mengajar. Nah, jadi tiga-tiga tu semua murid saya. Mudah kaya. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, banyak hak datang dari Sungai Petani. Saya sebut dengan anak dia jengkreng. Dia kata, macam ada radio aku tu. Ustaz jengkreng. Tu kata jengkreng terkenal seluruh Kedah. Dengan main bahaya. Saya masuk sekolah agama Kedah, duduk seminggu. Satu sekolah demam jengkreng. Sikit-sikit jengkreng. Aku pun pening. Sikit-sikit jengkreng. Mereka jadi terpengaruh dengan jengkreng itu. Nah, jengkreng makna apa tu? Tak tahu juga. Takkan orang mula. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jengkreng jam. Dia bahasa Terengganu. Nah, jam. Krem. Jam tu Q. Kereta jam ni. Kayak Cina ni lagi jam lah. Kita pakai manual, duk tekan kelas keren tu lu tu, jengkreng. Tu. Tu jengkreng. Mana tak leh dia leh napah ni. Baik, nak ulang mula. Banyak duk tanya mana apa jengkreng, tak faham. Baik, tuan-tuan. Bermakna kalau orang yang kita bergantung tu hak suami tadi ni, nah, kalau dia mati, habislah. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada hak. Mati itu sudah pasti dah. Nah, Allah akan tentukan kita sama ada dia akan bagi rezeki cara mana, itu serah kepada dia. Nah, sebab kita bergantung dengan dia tak ada masalah, tuan-tuan. Sebab yang dirahmati sekalian. Jadi Allah dia hidup dengan apa? Bukan macam kita. Kita hidup kita ni dengan nyawa. Allah Subhanahu Wa Taala bukan hidup dengan nyawa. Hidup tu sifat dia. Lain. Nah, hidup tu sifat dia. Kita hidup dengan nyawa. Dia macam bateri ya. Kalau jam tu yang pakai bateri mati habis. Itulah nyawa. Kita gunakan nyawa. Bila nyawa tak ada, kita akan mati. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan dia hidup dengan nyawa, tapi dia hidup dengan sifat hidup. Bila dia hidup dengan sifat hidup, dia tidak akan mati-mati. Sebab dia bukan jenis nyawa, bukan jenis bateri. Sifat dia hidup tu. Nah, dia tidak akan mati sampai bila-bila. Dalam satu hadis yang dhaif, yang boleh kita ambil fadail a'mal, sahabat Nabi, tak silap Abu Hurairah, kalau tidak Abu Hurairah, Abu Zar Al-Ghifari, dia tanya Nabi Muhammad SAW tentang kiamat. Tentang kiamat ni, yang katakan sur wa nufikha fis sur, apabila ditiup sangkakala. Sur itu kita timuh dengan sangkakala. Orang dulu dia macam saksofon, macam serunai, macam gitu alat yang ditiup. Malaikat Mikail akan tiup bila sampai masa. Nah, jadi sahabat ni tanya Rasulullah, besar mana? Yang kata ni, dia sangkakala tu besar mana? Nabi kata, besar dia langit bumi ya. Allah. Ingat besar hak pirang beli kau. Saksofon Kasim Selamat. Lalah kali tukar nama Osman Zailani. Ingat satu langit bumi. Allahu Akbar. Kalau apa hak dia nak tiup sangkakala tu, langit bumi besar dia. Kahak pegang tu besar ni. Malaikat Mikail itu besar kita, jatuh. Nah, maka besarlah malaikat itu. Sebab disebut dalam hadis yang dhaif, bahu kanan ke kiri nak pergi tu 500 tahun kita berjalan baru sampai. Itu besar ya. Yang pegang tu besar, yang saksofon itu sangkakala tu pun besar. Dia bila dia tiup sahaja, maka akan berlaku kiamat. Dunia ni akan kiamat, habis, mati habis. Tinggal beberapa sahaja makhluk yang Allah tak izinkan dia mati. Yang pertama ialah Israel, tidak mati. Malaikat Israel tidak mati. Yang kedua, malaikat Jibril tidak mati. Israfil tidak mati. Malaikat-malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala tidak mati. Ruh orang-orang mati syahid tidak mati. Orang mati syahid mereka hidup. Bila tiup sangkakala tak mati. Nah, dia dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila tak mati, tak apalah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala panggil Israel. Israel menghadap. Allah tanya, ada lagi yang hidup?
Israel kata ada, Jibril masih hidup, Israfil masih hidup, apa dia Israel masih, malaikat yang menanggung aras masih hidup. Roh orang-orang yang mati syahid masih hidup. Allah kata ambil nyawa semua. Maka Israel ambil nyawa Jibril, ambil nyawa Israfil, ambil nyawa malaikat-malaikat yang menanggung arash, ambil nyawa ruh orang-orang mati syahid. Habis tak ada. Allah tanya dia balik, ada lagi yang hidup? Dia kata ada. Siapa? Aku dan kau. Dua. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, yang hidup waktu itu hanya malaikat Israel dan Allah Subhanahu wa taala, sebab dua-dua ni hidup. Sifat dia hidup. Tapi Israel macam kita, dia hidup dengan nyawa. Maka Allah kata pada Israel, kamu tak dengarkah firmanku? Kullu nafsin za'iqatul maut. Surahul Azim. Setiap yang bernyawa mesti merasai sakitnya mati. Antara Allah dengan Israel, yang bernyawa ialah Israel. Allah dia bukan bernyawa, dia bersifat dengan hidup. Maka Israel kena mati. Allah kata macam mana? Kamu nak ambil nyawa kamu sendiri kah? Atau aku akan ambil nyawa kamu? Setengah ulama kata Israel ambil nyawa dia sendiri. Setengah pendapat kata Allah yang ambil nyawa dia. Pendapat yang kata dia ambil nyawa dia sendiri, dia pergi duduk antara syurga, duduk di antara syurga dengan neraka. Dia pun menarik nyawa dia. Nah, masa dia tarik nyawa dia, baru dia tahu yang kata mati ni sakit. Sebelum daripada tu dia dah ambil nyawa apa ramai lah. Di zaman Nabi Adam, hak mati yang pertama tu Qabil, anak Nabi Adam, hak kena bunuh dengan Habil, hak kena bunuh dengan Qabil tu, mati dulu. Sampai lah ni dia tak tahu yang mati tu sakit. Sebab tu dia tarik macam tu. Hari dia nak mati baru dia tahu yang kata mati tu sakit. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Allah tak bagi dia dengar. Orang menjerit nak mati tu, dia bukan dengar, dia jadi pekak. Dia tak tahu. Rupa-rupanya sakit, rupanya mati. Dia kata, kalau macam ni lah sakit, dia kata, dulu masa aku nak cabut nyawa orang, aku pasti berhati-hati untuk mencabutnya. Kalau aku tahu. Tapi nak jalan, dia sudah di akhir, dialah yang paling akhir mati. Dia tidak tahu. Maka kita kena tahulah mati itu sakit. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, satu ya ubat dia. Semua sakit. Ubat dia satu. Sakit tak boleh bagi hilang, tapi benar ni boleh menyebabkan kita lupa kepada sakit. Apa dia? Syurga. Makna kalau kita buat amal banyak-banyak atas dunia, masa nak mati dia tayang. Masa nak mati tu dia tayang pada kita. Kita boleh nampak tempat mana kita nak pergi. Lepas mati tu kita duduk syurga ke neraka, ditayang pada kita. Bila tengok syurga tu, tengok dok tarik nyawa, tengok syurga, jadi seronok tengok syurga, lupa yang kita sedang sakit mati. Mana buat amal banyak-banyak. Dia macam perempuan hak beranak, perempuan beranak, isteri kita. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, beranak tu sakit tu. Tapi lepas dia beranak, nurse akan ambil anak tu, tunjuk ke dia. Dia pegang nak tengok anak dia, lupa terus. Lupa terus kata sakit beranak. Hujung tahun beranak pula. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu perempuan dia mudah lupa. Nah, lepas seorang, lepas sampai 12 tak rasa. Sebab apa? Seronok tengok anak tu. Nak cerita gitu, sakit beranak, tapi tengok anak lupa tu sakit. Seronoknya tengok anak. Sama kita sakit mati, tengok syurga tu seronok, lupa sakit. Jadi buat amal banyak-banyak. Di samping buat amal, kita kena mengaji, biar amalan yang kita buat tu bertepatan dengan syarak dan Allah terima amalan kita. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi Allah hidup bukan dengan nyawa, dia hidup dengan sifat hidup, dan kita disuruh untuk berpegang teguh dengan Tuhan yang hidup. Jangan bergantung dengan manusia yang akan mati. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, apa-apa pun lah, nah, kabel paling besar Allah, bukan manusia. Tak payahlah kita duk fikir nak tukar tempat kerja, nak pergi jumpa siapa ni. Hak kabel besar-besar sikit. Nah, anak kita nak masuk sekolah ke, anak kita nak pergi interview kerja ke, nak jumpa siapa, hak kabel besar-besar sikit tak payah. Kabel paling besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, saya masa di Sarawak dulu, nak cerita kabel kita Allah.
Saya duduk memang saya tak rasa nak balik sebenarnya. Tapi bila mak kata, bila nak balik ni? Dulu janji 2 tahun, lah dah 10 tahun. Janji nak pergi dulu 2 tahun saja nak balik, tapi mana boleh balik. 10 tahun ni bila nak balik dia kata. Kita kata mana tahu, hari penuh, Kedah penuh, semua penuh, tak boleh balik. Dia kata gini kalau mak mati tak payah balik . Nah, kalau mak mati tak payah balik. Kita dengar bos kejut. Awak orang tua ni. Makna dia marah tu. Nah. Buat solat hajat. Tu kabel paling besar solat hajat. Solat hajat tuan-tuan. Berpegang dengan Allah teguh seteguh-teguhnya. Jangan minta bantuan dengan makhluk. Nabi pesan pada Ibnu Abbas, iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat hajat. Nah, solat hajat tak lama keluar satu sekolah teknik ni, dia akan duduk buat satu joint venture dengan ILP seluruh Malaysia. Dipilih 10 ILP banyak, tapi dipilih 10 sahaja. Salah satunya ILP di Jitra Kedah. Nak buat macam mana untuk gabungan ILP dengan College Vocational. Jadi pelajar College Vocational akan pergi belajar di ILP. Itu nama dia program College Vocational DILP nama dia. Itu saya duduk dulu, saya bukan ILP, saya College Vocational tapi belajar di ILP. Itu kena faham, banyak orang tak tahu. Orang kata saya ni kerja di ILP. Bila saya kata pelajar saya tak ada dah, ILP tutup lah. Tutup kok mana? Bukan ILP aku, College Vocational. Tak faham semua. Payuh nak cerita. Nah, dia tak tutup, dia pasti macam biasa. Kami ni College Vocational tutup dah, tak ambil pelajar dah. Bila tak ambil pelajar 2018 2019 tak ada dah, sebab tu saya pindah. Nah. Jadi bila nak buat macam tu, fikir saya jumpa ustaz nak pindah balik Kedah. Ni peluang ustaz. Ustaz isi buah nama IC, pilih ILP mana bagi saya. Satu kertas. Tidak nak pindah tu nak isi dalam internet tu berkertas-kertas, berpuluh-puluh lain. Satu kertas tulis nama IC, bagi dia 2 minggu jalan balik Kedah. Kabel paling besar Allah Subhanahu wa taala. Jangan nak minta dengan manusia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sama sini bila 2018 saya tahu dah program KV akan tamat 2018. Solat hajat. Nah, solat hajat sampai nak hujung tahun pergi Mekah pula. 10 hari, 11 hari, 4 hari di Madinah, 7 hari di Mekah. Tak berhenti solat hajat. Ya Allah, saya tak nak pergi jauh, Al-Ustaz saja. Minta. Hanya dia boleh kita minta. Balik 31 Disember 2018. 3 hari selepas dia 3 Januari dapat surat. Saya kena diarahkan ke JPN untuk ditempatkan di mana-mana sekolah-sekolah yang kosong di Kedah. Bawa surat arahan bertukar. Pergi jumpa Ustaz Ismail, Ustaz Abdul Somad. Dia tahu Ustaz duduk mana? Duduk di Seberang Pumpung. Seberang Pumpung. Ustaz pergi sekolah ni boleh tak? Sekolah mana? Agama Kedah. Alhamdulillah. Kabel besar Allah nak cerita gitu. Nah, nak apa pun minta dengan dia. Duk jumpa orang tak hati. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita tak perlu kenal sesiapa pun di mana-mana jabatan. Kita hanya perlu kenal Allah Subhanahu wa taala untuk kita minta. Wa iza sa'alta fas'alillah. Nabi pesan kepada Ibnu Abbas, bila kamu nak minta, minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan bila kamu nak minta pertolongan, maka mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ni, akidah kita, simpulan akidah kita pegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang dia tidak akan mati-mati. Begitu satu nah, habis. Kita masuk seterusnya, dan bahawa Allah taala mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, tiada ada sesuatu yang tersembunyi daripadanya. Yang ini masuk tentang ilmu pula. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Mengetahui itu bahasa Arab kata al-ilm. Dia mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tiada ada sesuatu yang tersembunyi. Semua dia tahu. Kerana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya,
dan Allah Ta'ala sangat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan firman-Nya, wa ma ya'zubu an rabbika mim misqali zarratin fil ardi wala fis samaa. Artinya, dan tiada lenyap daripada Tuhan engkau seberat semut yang kecil pada bumi dan tiada pada langit. Baik, sifat Allah yang seterusnya sifat ilmu, mengetahui. Kita pun tahu, tuan-tuan. Kita ada sifat ilmu. Nah, Allah ada sifat ilmu, tapi memang tidak sama antara sifat ilmu dia dengan kita. Dia ilmu daripada azali, tak perlu mengaji. Ilmu kita ni kena mengaji, tak mengaji memang tak datang. Nah, dia bermula daripada jahil, bila kita mengaji baru kita ada ilmu. Allah dia bukan mengaji dulu, dia memang tahu daripada awal. Sifat dia daripada azali, dia sifat dia ilmu, dia mengetahui, dan ilmu dia tak akan hilang. Ilmu kita mungkin lama-lama hilang, dia lupa, hilang, banyak hilang. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu, dan kita pun tahu, tapi tahu kita dan tahu Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak sama. Dia semua macam tu. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak menyerupai sesuatu pun. Baik, kita baca ayat dia bagi sebagai dalil nakli dulu. Yang pertama, wa huwa bikulli syai'in alim. Surah yang kedua ayat 29. Surah yang kedua surah apa? Surah yang kedua surah apa? Surah yang kedua surah apa? Tak tu tak apa. Al-Baqarah. Tu tahu? Surah yang ke-10? Tak ingat. Okey, saya nak ajar nah. Mahmud, saya nak ajar ni. Ajar semua sekali. 5 minit boleh ingat balik. 1 sampai 14 sudah. Lebih-lebih next time. Surah 1 semua tahu Fatihah. Surah nombor 2, orang tanya surah nombor 2 surah apa? Cara nak ingat dia Al-Baqarah. Al-Baqarah tu ingatan ba. Al-ba. Ba huruf yang ke berapa, Mahmud? Astagfirullahaladzim. Ba huruf yang kedua, maka Al-Baqarah surah yang kedua. Orang kata Baqarah surah ke apa? 2. Surah nombor 2 apa dia? Baqarah. Ingat tambah sudah. Ni pasok bagi ingat. Surah yang ketiga macam mana nak ingat? Nah, Ali Imran. Ali, A-L-I. Berapa huruf? 3 huruf. Sebut Ali Imran 3. Sebut 3 Ali Imran. Ingat ya, cik? Ingat ni. Nanti lepas ni saya tanya nah. Ali Imran 3 sebab A-L-I. Ali 3 huruf. A-L-I 3. Dia huruf 3. Surah yang keempat, surah apa? Surah yang keempat, surah An-Nisa. Macam mana nak ingat? An-Nisa tu dalam dia ada cerita nikah pak. Sungguh, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Surah Nisa tu. Hendaklah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik-baik, sama ada 2, 3 atau 4. Nak cakap ada sebut nikah 4. Surah keempat Surah Nisa keempat. Surah 4 Nisa. Ingat dah. Pak cik cuba ni 2. Tak apa ingat ni. Tak apa. Surah yang kelima Al-Maidah. Macam mana cuba nak ingat macam mana? Al-Maidah 5. Maidah bunyi macam me. Maidah me. Me bulan kelima kan? Bukan payah nak ingat, pasok je. Nah, Al-Maidah surah yang kelima. Surah yang ke-6 Al-An'am bunyi macam 6. An'am 6. An'am. Nang dah bijik. 4 surah apa? Ingat mudah nak ingat. Surah 7 Al-A'raf dia 7 huruf. Al-A'raf 7 huruf. Surah yang 7. Nah, surah yang ke-8 Al-Anfal hujung dan lam ataupun L 8. Al-Anfal 8. Surah yang ke-9 surah At-Taubah. Jangan nak ingat sebab Nabi sebut di zaman Bani Israel ada seorang lelaki dia bunuh 99 nyawa. Kemudian dia nak bertaubat. 99 nyawa. Kemudian dia nak bertaubat. Ambil 9, ambil taubat. Taubat 9 taubat. Ingat je. Ingatlah. Ni surah yang ke-10 surah apa? Surah Yunus. Yunus Y-U-N-U-S 5 huruf. 5 kali 2 10. Yunus 10. Nah, surah Hud H-U-D. Dia satu suku kata. Hud satu suku kata. Kita tambah tu lagi. Hud 2. Satu sebelah.
Surah yang ke-12, surah apa? Surah Yusuf. Yusuf ni dalam keluarga dia ada 12 adik-beradik. Yusuf 12 Yusuf. Mudahnya. 13 surah Ar-Ra'du. Macam mana Ar-Ra'du nak ingat yang 13? Ar-Ra'du ni guruh ni Arab dia takut. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Bila dengar guruh dia ambil jari masuk, dia takut sebab dia jarang hujan. Kita hujan hari tak apa. Guruh tu dia takut mati. Maka Ar-Ra'du guruh nak bagi dengan takut tu macam mana? Dulu ada drama. Satu drama kisah misteri, kisah hantu, tajuk dia Bilik 13. Ar-Ra'du kita kenal dengan 13 takut. Ingat lalu. 14 surah Ibrahim. Ibrahim ada 7 huruf kali 2. Cukup nah, bayar RM14 dengan aku. Bayar RM14. Aku ajar 14 huruf. Okey, lain kali aku bagi lagi 10 ni. Nah, tak apa. Kan payah nak ingat. Cuba tanya saya. Semua ingat. 7 Al-A'raf. 8 Anfal. 9 At-Taubah. Duduk dalam kepala. Nah, pasak nama dia. Baik, tuan-tuan, terima simak yang dirahmati sekalian. Okey, surah yang kedua surah Al-Baqarah dan surah yang ke-10 tu surah Yunus tadi. Surah Yunus nah, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, dia Maha mengetahui. Dia tahu benda yang telah berlaku, benda yang sedang berlaku dan benda yang akan berlaku, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuan-tuan, terima simak yang dirahmati. Dalam banyak-banyak orang kita pergi Mekah, kalau saya haji tu berapa juta? 4 juta, 5 juta. Tidak ada tersembunyi. Kalau ada hak angkat tangan minta doa dengan dia tu, tak ada hak terlepas pandang. Kadang-kadang dia bayar cash. Di Mekah ni hati-hatilah. Nah, Mekah, Madinah ni dua tanah haram. Allah Subhanahu wa taala memang dia amat mengetahui, dia tak lepas pandang. Dia bayar cash. Tuan-tuan, tiba simak yang dirahmati sekalian, dan bila kita masuk di Mekah, dia pasti akan jaga kita. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk ke Mekah tanah haram ni, dia pasti selamat. Dia pasti dalam keamanan, tuan-tuan. Di luar Mekah tak jamin. Tapi di Mekah jamin. Baik, tuan-tuan, terima simak yang dirahmati sekalian. Kalau tuan-tuan hilang benda di Mekah, pergi semula. Ada. Malaysia tak ada. Jalan. Saya 4 hari hilang handphone. Hari Selasa kami pergi ziarah di Mekah. Balik-balik tu lupa handphone, letak di atas cushion, lupa nak ambil. Elok turun dia pun start zoom pergi dah. Kita pun kejar, tak lepas dia lepas hebat. Macam mana nak buat ni? Handphone hilang. Kita dah mutawif nak bagi tahu orang dengan guna handphone. Ada grup kita, jadi kita nak macam mana ni? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 4 hari, tuan-tuan. Saya gunakan handphone isteri saya. Dan saya tak beritahu pun yang kata handphone saya hilang. Isteri saya dalam grup tu juga. Mereka duk kata isteri saya duk jadi mutawif. Mereka kata ustaz ni malah lah. Bini dia ada. Ya, biarlah kata apa, kata api. Dia tak cerita kita handphone saya hilang. Saya gunakan handphone dia. Nama dia duk arah nak pergi mana apa. Semua dia arah. Mereka kata ustaz duk saja assistant buat kerja. Aku buat kerja. Baik, tuan-tuan, simak yang dirahmati, dia pun bantu lah. Nah, isteri tu membantu. 4 hari Jumaat datang balik handphone. Tak apa. Allah jamin keamanan. Nah, tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Pergi makan. Saya order jus 2 gelas. Saya dengan isteri saya 2 gelas. Dah minum, dah bayar dah. Berapa? RM10. Bayar RM10. Okey. Kita pun jalan. Saya nak makan benda lain. Duduk meja lain dah. Hak toke tu datang. Tadi bayar berapa? Cakap Melayu berapa tu? Bayar berapa tadi? Saya kata RM10. Dia tak ada RM100. 100 dengan 10 lebih kurang lah duit. Dia tak pergi ambil mula di kaunter. Ada lagi RM90. Dia bagi balik. Tak hilang punya. Di Mekah dengan aku. Nah, tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Keluar Mekah, pergi ke Riyadh, pergi ke Jeddah, hati-hatilah. Itu sudah dikeluar daripada kawasan tanah haram. Baik, tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian.
Jadi Allah dia maha mengetahui. Luqmanul Hakim, anak dia tanya dia. Anak dia nama Tharon, tak silap dalam tafsir Ibnu Kathir. Tanya dia, kalau kita buat dosa-dosa kecil ni Allah tahu ke tak? Dosa besar tak boleh kita minum arak, berjudi, bunuh orang, itu dosa besar. Kalau dosa kecil, merokok tahu tak? Keren. Buat contoh. Jadi sebut dalam surah Luqman, dia kata, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Surah Allahul Azim, surah Luqman. Nah, dia kata, wahai anakku, ya bunayya, sebab anak dia tanya Allah tahu ke tak buat dosa kecil-kecil begini. Dia kata, ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya dosa kecil ini, in takum mithqala habbatin min khardalin, walaupun dia sebesar biji sawi. Nah, ulama-ulama kita kata biji sawi, mithqala zarrah ni, ada terjemah gitu dalam tafsir Quran. Tapi hak sebenarnya bukan sebesar biji sawi, sebesar atom. Tapi atom ni bahasa sains. Mungkin orang kampung sebut atom dia tak faham. Dah sebut biji sawi tengok lalu. Dah sebut atom mana? Banyak tanya pula biji sawi sudah. Atom ni lebih kecil daripada biji sawi. Ambil biji sawi ni, ulama sebut nak kata atom tu besar mana? Ambil biji sawi, kita potong 100. Boleh tak? Habuk debu tu. Debu itulah atom. Dosa kecil yang kamu buat walaupun sebesar debu, masuk dia. Innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra. Kamu letak atas batu besar. Dosa tu besar debu aja. Pergi letak atas batu besar. Kita memang tak nampak dah. Nah, sebab dia letak atas kertas mungkin nampak. Batu besar dah warna hitam, kalau ambil kecil letak atas tu. Au fis samawati, ataupun letak di 7 petala langit. Au fil ard, ataupun letak di 7 petala bumi. Ya'ti bihallah, Allah akan bawa tunjuk kepada kamu, ni dosa kamu buat. Walau sebesar debu. Sangat-sangat maha mengetahui. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu ngaji akidah ni tujuan bukan apa Allah sifat hidup, Allah tu sifat mengetahui, nak beramal, nak beriktikad. Bila kita iktikad dia ni maha mengetahui, tak boleh buat lebih kurang ni. Tu wang kita tak apa. Nah, dia tak tahu. Kita pergi selup poket keluar RM10 tahu. Duit dalam dompet ada RM15,000, ambil RM10 tahu. Sebab lahung tak tahu. Pakcik toki besar tuan-tuan ni, pakcik. Nah, nasi ayam sambal hijau, buat banner. Dulu nama lain dah saya sebut sambal hijau, dia tak nak ambil berkat. Nasi ayam sambal hijau. Kan duit dalam toki-toki kedai ni dia boleh nak leci lah. Dia tok-tok tu banyak duit. Kalau anak dia ambil selai mana tahu. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan tok wan kita, bukan toki kedai. Dia apa kita buat dia tahu. Nah, tak boleh lepas punya. Maka kita akan jaga benda tu, kita tak akan buatlah dosa. Sebab dia maha mengetahui. Orang panggil duit apa dia? Duit kopi dia panggil. Rasuah tu dia buh nama macam-macam, duit kopi, duit bawah meja, macam-macam. Nah, budak-budak ni bukan ada lesen tuan-tuan. Tak maaf kalau ada polis sini, nah, bukan polis sini, polis di kampung saya. Sebab aku kenal dulu. Polis tu datang dari Kelantan pula, aku geram, ada juga orang Kelantan sini. Tapi apa ditukarkan ke Baling, Kelantan Baling ke Johana 4 jam sampai ya. Nah, tuan-tuan pergi dalam semat, budak-budak kita bawa motor bawa lesen mana ada, tak sampai umur nak ambil lesen macam mana. Kita bukan tahu dia nak arab blok, kita kono bi Allahu akbar blok. Dia tak berhenti. Lesen? Tak ada lesen, tak ada. Rotek ada, lesen ada. Dia kata kena saman ni. Kita tu, macam mana cik ni saman ni? Saya jaya sama orang ni. Dia kata, apa dalam poket ada apa lagi? Bukan polisi ni. Hak baling aku ramau. Dalam poket ada duit panggil. Saya kata, ada 100. Nak beli kasut bola ni. Masa tu main bola sakan lah. Nak beli kasut bola dia tak apa, main 50.
Kita bilang, dia kata, "Hai, tak bawah kan nampak, kan nampak." Orang nampak dia takut, Tuhan nampak dia tak takut. Bodoh boleh. Ke sini sana. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita gitu, dia bukan dia tak tahu, tapi dia merasakan bila letak bawah tu Allah pun tak tahu kali ni. Manusia tak nampak, Allah pun tak nampak. Tidak gitu. Kita di mana pun kita kena ingat Allah sentiasa tahu, sentiasa melihat. Kita jangan buatlah dosa ni. Walaupun RM10 tak padahal. Dak rasuah tu masuk neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang bagi rasuah dan hak terima rasuah, dua-dua ni masuk neraka dua-dua. Tak masuk neraka tak padan dengan RM10. Biarlah 10 juta. Nak rasuah pun biar banyak tu. Puas hati atas dunia ni dapat juga. Ni RM10 kena capati 2 biji habis jengkreng. Nah, tak padan nak buat dosa, biar dosa buat sungguh-sungguh. Agak masuk neraka tu puas hati. Nah, begitu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila kita mengaji akidah, kita takkan buat tak tadi. Aku mengaji dah dengan ustaz. Allah dia Maha mengetahui. RM1 pun dia tahu, sekupang dia tahu, 10,000 dia tahu, 10 juta dia tahu, tak boleh buat. Dia Maha mengetahui. Itu tujuan mengaji akidah. Nah, sebab tu akidah merupakan ilmu yang pertama kita perlu ajar kepada anak-anak. Akidah. Nah, sebab inilah akan membekalkan dia. Dia pergi mana pun dia macam remote control. Dia bila ada akidah ni, dia macam install akidah. Dia pergi mana pun dia akan jaga diri dia. Dia tak akan buat dosa punya. Itulah pentingnya akidah. Sebelum kita lepas anak kita ni keluar pergi ke universiti ke, pergi ke luar negara ke, install akidah. Mula-mula beranak dah install dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah install akidah. Nah, dia pada mula lagi pada kita suburkan dia sampai dia merasakan dia sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nak melakukan apa-apa pun. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Surah Luqman juga di hujung disebut, nah, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun maza takunu ghada, nah, maza yaf'alu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Penutup surah Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang bila berlaku kiamat. Ni akidah ni. Kiamat ni yang tahu tarikh dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang tahu, walaupun nabi, walaupun malaikat. Israfil tu kerja dia nak tiup sangkakala tu, dia pun tak tahu bila. Dia cuma duduk pegang lah ni, menunggu arahan tiup, dia tiup. Dia tak pernah letak benda tu, sebab dia pun tak tahu. Kalau dia tahu, letaklah dulu, lambat lagi 10 tahun lagi. Tak perlu lah. Ni dia tak tahu, dia kena standby. Si Allah suruh dia nak ambil pula. Tak. Standby. Tunggu sampai kiamat. Sampai malaikat yang paling dekat dengan Allah pun tak tahu bila. Hak paling dekat Israfil, sebab dia nak tiup. Dia pun tak tahu. Nabi Muhammad tak tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita duk buat jangkaan kiamat. Dulu masa saya sekolah rendah, masa tu mereka kata kiamat berlaku pada tahun 1980. 1980 saya baru darjah 2. 1980 saya darjah 2. Mereka kata kiamat akan berlaku 80. Oh, takut kita. Takut tapi tak jadi. Lepas tu hak baru ni kiamat berlaku 2012 tu. Tak jadi pun ni 18, 19 ni. Dah 7 tahun berlalu. Oh, dia tak ada kali lagi 1950. Lah, 2050. Ni hak terkini ramalan kiamat akan berlaku 2050 berdasarkan penemuan NASA satu planet X. Planet X sebab tak tahu nama, letak nama X. Planet X dan menghala ke bumi dengan kelajuan sekian dan dijangka sampai ke bumi pada tahun 2050. Bila dia sampai ke bumi, dia akan menghempat bumi. Bumi akan hancur lebu. Maka berlakulah kiamat. Pakcik agak-agak sampai 2050. Dah selamat. Jangan duk percaya lah tuan-tuan. Hang ramal lah biarlah kiamat tinggal. Sebab manusia tidak boleh buat ramalan.
dan manusia tidak akan tahu sekali-kali bila akan berlaku kiamat. Ilmu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu aja kiamat sudah pasti akan berlaku pada hari Jumaat. Yang tu sudah pasti. Yang kedua, dia mengetahui hujan. Kita tak tahu hujan nak turun bila, kita tak tahu. Sebab itu jangan mencurahkan air di dalam tempayan. Tengok hujan nak turun, kita pun curah dulu lah. Ambil air baru lah, ni lama ni. Jentik-jentik pun ada. Tuang-tuang dulu, tak turun-turun. Dah berapa hari kita duduk gelap, tak turun. Ingat tak turun, gelap saja. Hari ni tak pasang, mari. Nah, lebat hari ni tuan-tuan. Tak nampak jalan tadi saya daripada apa dia Masjid Al-Badar tadi. Nak balik tak nampak jalan putih. Lebat sungguh. Kita tahu, saya balik dah sebulan dah baru hujan turun. Ni daripada Mekah pun ni sebulan baru hujan turun. Jadi kita, Allah tahu nak turun hujan di mana. Dan tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, kita bila kemarau panjang dah hujan tak turun-turun, maka manusia ni dia, Allah bagi ilmu, dia buat pembenihan hujan nama dia. Dia gunakan kapal-kapal untuk buat pembenihan hujan. Buat pun tak ada juga. Masa saya di Sarawak dulu ni, kemarau panjang semua 3 bulan 4 bulan buat pembenihan hujan. Dia kos dia juta-juta duit. Bukan kata RM1, RM2. Tapi buat tu kalau jadi-jadi lah. Kalau dia kena dia punya dia positif negatif. Jadi kalau positif sama positif tak jadi benda tu. Buat duit ya tuan-tuan. Sebab tu yang mengetahui hujan akan turun hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lebat dah ni Allah start sampai Jitra tak ada hujan. Tak ada langsung titik pun tak ada. Daripada baling lebatnya hujan sampai lepas tak ada apa, kering kontan. Hanya dia yang tahu dia nak turunkan hujan tu di mana. Kenapa dia baling hujan, dia Allah start tak hujan? Patut Allah start lah hujan, baling jangan hujan orang nak motong. Allah start bukan motong, dia pergi jabat hujan tak apa, kemarau tak apa, tak ada hal dia. Hujan tak beri kesan pada kerja dia. Dia pergi jabat. Baling kalau hujan tak boleh motong. Sebab apa hujan turun di baling? Jawab. Sebab baling masjid tak ada orang. Tu sebab dia. Hampa lupa dengan Tuhan. Tuhan duk bagi rezeki lama dah. Surau tak ada orang, masjid tak ada orang. Kuliah subuh di baling jangan buat. Tak seorang. Sebab apa? Motong. Sebelum subuh keluar dah. Ni pelita duk kepala ni. Sebelum subuh balik ke 10 ke subuh jamak tak payah. Pakai tak payah pun. Ni macam mana? Kita tak syukur dia bagi. Dia bagi hujan tak boleh buat apa-apa, duk melengung. Nak apa? Dia punya rezeki dia pun dah getah. Bila getah tak boleh toreh, duit tak masuk. Sebab apa? Lupa dengan Tuhan. Tuan-tuan boleh pergilah masjid-masjid surau bukan ada orang. Tuan-tuan pergi dalam muslimat yang dirahmati sekalian, depa tak peduli dengan Tuhan. Maka Allah bagi macam itulah. Patut dia kalau start ni hujan sana kemarau, patut itulah, tapi dia bagi dengan ilmu dia nak bagi pengajaran kepada orang-orang di tempat yang disebutkan itu. Baik tuan-tuan pergi dalam muslimat yang dirahmati sekalian, hujan. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Dia tahu apa yang ada dalam rahim seorang perempuan. Anak tu nak lahir tu jantan macam betina dia tahu. Kita tak tahu. Anak jantan ke betina? Cuma doktor kata dah 2 bulan. Anak jantan betina? Tak tahu. Kena tunggu sampai 3 bulan ke atas baru dia mula boleh scan. Tu pun tak pasti lagi. Kawan saya dulu dia scan masa di Mesir. Scan. Dia kata anak ni lelaki. Tak apa. Dia pun cari nama lelaki, cari semua nama lelaki. Hak perempuan ni tak tepi dah. Tak fikir langsung dah. Sebab doktor kata anak lelaki scan tu nampak kotek. Padahal ni. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat. Budak-budak beranak perempuan. Allah. Sebab masa dia scan tu mungkin dia punya tali pusat kot, dia lilik nampak macam tu. Macam budak lagi. Maka keluar perempuan, tak boleh kira. Walaupun scan pun tak boleh percaya juga. Sebab hanya yang boleh tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala anak tu lelaki atau perempuan. Nabi Zakaria minta dengan Allah,
Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ingat di sana Nabi Zakaria berdoa ni Allah Subhanahu wa taala untuk dikurniakan anak kepada dia. Dia lama tak nikah, tak dapat anak. Minta anak yang soleh, yang baik, zuriat yang baik-baik, minta dengan Allah. Maka Allah utuskan malaikat pergi jumpa Nabi Zakaria, bagi tahu dia, kamu akan dapat anak, nama dia Yahya. Allah bagi tahu nama tu. Anak itu lelaki, nama dia Yahya, dan dia hidup sampai mati, dia bujang, takkan menikah, dan dia nabi dalam kalangan orang-orang soleh. Tu dia belum mengandung lagi, cerita dah ciri-ciri. Memang lahir lelaki dan dia letak nama Yahya, dan dia sampai mati tak menikah. Tu Maha mengetahui sampai tahap tu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang kata Allah Subhanahu wa taala sifat dia macam tu. Wa ma tadri nafsun maza yaf'alu ghadan. Dan manusia tak tahu apa dia nak buat esok. Sebab tu kita nak apa pun kita nak buat esok ataupun selepas daripada ini, kena kata insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu kata aku nak pergi Port Dickson, aku nak pergi Cameron Highland, aku nak pergi Melaka, cuti-cuti ni. Nah, kecuali kena sebut insya-Allah di hujungnya. Sebab kita takkan tahu apa akan berlaku selepas daripada ini. Insya-Allah. Quran sebut gitu. Nah, kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamun, dan kita juga tak tahu di mana kita nak mati. Adakah kita bila kita hidup di kampung Cegar ini, kita akan mati dan akan ditanam di situ? Belum pasti. Belum pasti, kita tak tahu. Tak boleh siap-siap kubur, haram. Tempah kubur haram. Ada mau tempah? Nah. Mau nak tanam baling. Lagi tempah kubur tak boleh. Tak boleh. Tanah wakaf kita akan boleh tempah. Hukum dia haram. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita berpandukan tanah, tubuh kita ni dicipta daripada tanah. Dia jadi daripada tanah mana? Kalau kata kita dicipta daripada tanah Sarawak, kita akan mati Sarawak. Kalau tanah hak cipta kita ni Mekah, kita akan mati Mekah. Kalau tanah hak cipta kita di Madinah, kita akan mati Madinah. Kita tak tahu tanah hak cipta kita, tubuh kita ni tanah mana. Nah, bila kita mati baru tahu. Hak tanah Mekah mati Mekah. Pergi umrah mati sana, pergi haji mati sana, tak ada tanam sana. Nah, kita tak tahu. Jadi kita tak boleh menempah kubur, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Cuma adalah beberapa manusia Allah bagi macam karamah, satu kemuliaan. Dia macam tahu dah dia nak mati. Ada cita-cita kita duk baca, kisah benarlah yang berlaku. Seorang lelaki dia pergi ke kedai batu nisan. Dia tempah batu nisan, buah nama kita kata Amrullah contoh. Dia tempah nama Amrullah, nak guna sekian-sekian tarikh. Dia tu pun ambil nama Amrullah, tulis tarikh sekian-sekian. Sampai tarikh tu, maka ada orang datang kedai dia, ambil lah batu nisan tu. Dia tanya mana dia hak tempah ni? Hak tempah ni mati hari ni. Dia tempah untuk dia sendiri. Nama dia Abdullah dan tarikh dia mati tu hari tu lah, hari hak dia tempah tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ini ada karamah dalam kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, macam dia tahu dia nak mati. Macam Imam Ghazali. Imam Ghazali lepas solat subuh, adik dia cerita, adik dia Syekh apa dia Imam Ahmad. Dia kata Imam Ghazali lepas subuh dia panggil aku. Aku pergi jumpa dia. Dia minta satu kain kapan putih. Nah, maka dia pun guna kain kapan tu. Lepas dia solat subuh, dia kata, ya Allah, aku sudah bersedia. Lepas dia kata macam tu, jatuh mati lagi. Ini di kalangan ulama-ulama, kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi signal yang mana dia akan mati. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita tak tahu. Pentingnya tak tahu mati sebab kita boleh apa dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nak buat jahat ke baik. Kalau tahu semua Mahmud, kalau Mahmud tahu nak mati 85, lah ni duduk sini ke nak pergi karaoke? Jawab. Aku kata dah. Dah mari sini buat apa, nak mati 85, buat jahat dulu. Seminggu nak mati mari masjid, subhanallah. Bertaubat, astagfirullah.
Dah tahu dah. Ni tak tahu. Gitu je dia tak berdiri melani karaoke. Mai sini. Tuntungnya tak tahu. Nah, tahu banyak masalah. Baik, tuan-tuan, piudah muslimat yang dirahmati yang berkubar. Padan. Aku tak larat. Dia time dia pukul 9 kena berhenti. Nah, itu time dia. Nah, baik, jadi kita berhenti situ dulu. Kita akan sambung pula dan bahawa Allah Taala sangat mendengar. Mahmud tanda itu nah. Ada soalan kita jawab dulu.